Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irina Batrisha binti Haya Embara dan saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengangkutan awam. Dalam meniti arus kemodenan hari ini, kita seringkali dijamukan dengan pelbagai kemudahan yang membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik dan berkualiti. Antara salah satu kemudahan yang telah memberikan impak kepada manusia adalah pengangkutan awam. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat, pengangkutan awam dapat didefinisikan sebagai sistem pengangkutan bermotor, contohnya seperti taksi, bas dan kereta api yang digunakan oleh orang ramai di kawasan tertentu dengan kadar tambang yang telah ditetapkan. Sistem yang dibina bagi membolehkan sekelompok kumpulan manusia dalam jumlah yang banyak bergerak dari satu destinasi ke destinasi lain ini telah memberikan perubahan kepada pelbagai aspek kehidupan manusia. Pembangunan bandar atau penempatan manusia ditumpuk pada kawasan yang meliputi pengangkutan awam kerana ia menarik minat masyarakat dan juga ekonomi di sebaliknya. Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh, didapati bahawa kenderaan awam tidak lagi terhad dalam sistem perhubungan di darat, di udara, malah juga di laut. Nama saya Nur Izzati binti Jasmizan dan saya akan menceritakan tentang jenis pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam darat merupakan perkhidmatan yang amat penting kepada masyarakat kerana perkhidmatan ini memudahkan penduduk, terutama mereka yang tidak memiliki pengangkutan persendirian, barangan dan maklumat untuk dipindahkan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Berbagai jenis perkhidmatan pengangkutan awam darat yang disediakan kepada masyarakat yang terdiri daripada pengangkutan berasaskan jalan raya dan bertrak. Di Malaysia, sistem pengangkutan awam merupakan aspek terpenting di dalam sistem perhubungan sama ada bagi masyarakat bandar maupun luar bandar. Terdapat beberapa jenis pengangkutan awam darat yang ada di Malaysia seperti bas ekspres, kereta api Tanah Melayu atau dikenali sebagai KTMB dan teksi. Bas ekspres bergerak mengikut jadual perjalanan yang teratur dan kadar tambang yang berbeza mengikut destinasi untuk membawa penumpang ke destinasi yang ingin dituju berdasarkan panduan dasar Perlesenan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat iaitu SPAD. Terdapat beberapa jenis bas untuk perkhidmatan, antaranya ialah bas transit tempatan, bas shuttle, bas persiaran dan bas ekspres. Seterusnya, kereta api Tanah Melayu Berhad atau KTMB merupakan pengendali kereta api utama di Semenanjung Malaysia. Kini, KTMB ini banyak melakukan perkhidmatan, antaranya ialah perkhidmatan tren antara bandar, tren komuter KTM, tren elektrik ETS, tren kargo dan perkhidmatan penghantaran bungkusan. Akhir sekali, teksi ialah sejenis kenderaan sewa yang dipandu oleh seseorang pemandu untuk mengangkut seseorang atau sebilangan kecil penumpang ke destinasi pilihan mereka. Berbeza sekali dengan pengangkutan awam yang lain, yang mana lokasi turun naik ditetapkan oleh pengendali perkhidmatan, bukannya penumpang. Dunia kian berkembang pesat, termasuklah negara kita Malaysia yang semakin menuju ke status negara maju. Namun demikian, penggunaan pengangkutan awam masih dipandang sepi oleh segelintir masyarakat. Perkhidmatan awam kini adalah lebih baik jika hendak dibandingkan satu dekad yang lalu. Ini antara kelebihan-kelebihan pengangkutan awam. Kelebihan utama dalam menggunakan pengangkutan awam adalah dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Masalah ini lazimnya timbul di bandar yang mempunyai kepadatan penduduk yang ramai. Maka, wujudnya rangkaian pengangkutan seperti komuter dan monorail yang merupakan tren aliran ringan di bandar-bandar utama di Malaysia. Jenis pengangkutan ini bukan sahaja dapat mengurangkan kadar pengguna jalan raya, tetapi ia juga dapat mengangkut jumlah penumpang yang lebih banyak berbanding kenderaan lain. Seterusnya, pencemaran udara dapat dikurangkan sekiranya kita memanfaatkan perkhidmatan pengangkutan awam. Dengan pengurangan pengguna jalan raya serta kenderaan persendirian, maka berkuranglah pelepasan gas dan karbon yang mengancam ekosistem alam sekitar kita. Sistem yang digunakan oleh kebanyakan kenderaan hari ini menggunakan bahan bakar yang tidak boleh diperbaharui dan melepaskan partikel yang mengancam kualiti udara. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam moden dapat memudahkan perjalanan. Sistem transit aliran ringan, LRT, komuter, monorail dan KLIA Express telah terbukti dapat memudahkan perjalanan kerana bebas daripada kesesakan lalu lintas. Hal ini disebabkan pengangkutan awam ini mempunyai laluan atau rel yang tersendiri.
Keistimewaan pengangkutan awam ini juga memudahkan perjalanan kerana mempunyai jadual perjalanan yang telah ditetapkan. Sekaligus, orang ramai dapat merancang perjalanan mereka dan membuat persediaan awal. Tegasnya, perjalanan akan menjadi lebih mudah bagi pengguna apabila pengangkutan awam ini tidak dipinggirkan. Di samping itu, apabila kita menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam, kita dapat menjimatkan kos pengangkutan. Sebagai contoh, harga petrol yang tinggi dan juga bayaran parkir kenderaan pasti perlu ditanggung jika kita menggunakan kenderaan persendirian ke destinasi yang dituju. Namun demikian, dengan kos yang rendah, kita tidak perlu risau dengan kos petrol dan bayaran parkir berkenaan apabila menaiki kenderaan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfati Syazwani binti Muhammad Zaki. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang kelemahan pengangkutan awam di Malaysia. Antara salah satu sebab kurangnya rakyat Malaysia menggunakan pengangkutan awam adalah tambang yang agak mahal. Mereka akan membandingkan harga tambang dan kos jika menggunakan kereta sendiri. Kemudian didapati bahawa tiada perbezaan yang ketara antara dua pilihan, iaitu kereta dan juga menggunakan pengangkutan awam di Malaysia. Kos tambang yang mahal amat dirasai oleh pengguna yang berpendapatan rendah dan menggunakan pengangkutan awam dalam kehidupan seharian mereka. Dan kos sara hidup yang kian meningkat, masalah kos tambang pengangkutan awam yang mahal menjadi kerisauan buat mereka. Ada laporan mengatakan segelintir pemandu teksi tidak menggunakan meta dan mengenakan caj yang agak mahal kepada pengguna. Perkara ini merupakan salah satu faktor penyumbang kepada kurangnya penggunaan pengangkutan awam di Malaysia. Yang kedua pula adalah tempoh menunggu yang lama. Kekerapan pengangkutan awam yang sedikit menyebabkan pengguna terpaksa menunggu lama untuk menggunakan pengangkutan awam seperti bas dan KTM tiba di stesen. Kadang-kala pengguna terpaksa menunggu bas atau KTM sehingga sejam lebih lamanya. Ini akan menyulitkan perjalanan pengguna, terutama mereka yang ingin ke tempat kerja. Disebabkan kekerapan pengangkutan awam yang tidak efisien, ramai rakyat Malaysia tidak mahu menggunakan pengangkutan awam kerana terlalu lambat dan akan mengakibatkan perjalanan mereka terganggu. Yang ketiga pula, parking yang tidak mencukupi di stesen KTM. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang dan Kuala Lumpur, masalah parking yang tidak mencukupi di stesen LRT merupakan salah satu masalah. Pengguna terpaksa datang awal ataupun seawal yang mungkin untuk mendapatkan parking di sekitar kawasan stesen LRT. Jika tidak, anda terpaksa untuk parking yang sangat jauh dari stesen LRT, monorail, KTM dan MRT. Tambahan lagi, caj yang dikenakan untuk parking juga agak mahal dan ini menambahkan lagi beban kepada pengguna. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Nadia Muhammad Azani dan saya akan membentangkan bahagian kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, dengan adanya pengangkutan awam yang efisien, masalah kepadatan penduduk dapat dikawal dan kehidupan di bandar akan lebih teratur. Untuk memperolehi sistem pengangkutan awam yang berjaya, maklum balas daripada orang awam adalah sangat penting dari masa ke masa. Ini adalah kerana sistem pengangkutan awam terbukti lebih banyak memberi kesan positif berbanding negatif kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh itu, seluruh pihak yang bertanggungjawab untuk menghasilkan keberkesanan sistem pengangkutan awam hendaklah sentiasa bekerjasama dan berganding bahu bagi menghasilkan sistem pengangkutan awam yang efektif untuk kegunaan seluruh rakyat Malaysia. Dengan itu, budaya interaksi masyarakat dapat dilaksanakan dengan penuh jaya, terutamanya ketika menggunakan pengangkutan awam. Sekian, terima kasih.